Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan pengajian kita di bahagian mustalah mabahisus salis hadis dhaif. Okey, yang pertama kita tengok dari sudut pengenalan ataupun takrif hadis dhaif. Wa ma faqada syartan min syurutil hadis hasan. Hadis yang hilang satu syarat. Syartan min syurutil hadis hasan, daripada syarat-syarat hadis hasan ataupun sahih. Yang mana kita tahu syarat-syarat hadis hasan ataupun sahih, dia mestilah bersambung sanad, ittisalus sanad, perawian adil, tamudab, tidak syaz dan juga tidak ilah. Jadi apabila hilang satu daripada syarat-syarat tersebut, maka hadis ini akan jadi hadis dhaif. Fa iza fuqida min hadis syartu min syurutil hadis hasan aw sahih fa innahu yakun dha'ifan. Lakin haza dha'if minhu. Okey. Haza dha'if minhu ma yanjabiru wa yartaqi wa yataqawwa. Wa minhu ma la yanjabiru wa la yartaqi wa la yataqawwa. Okey. Namun begitu, hadis dhaif ini sebahagiannya boleh ditapung kekurangan. Ma yanjabiru boleh ditapung kekurangan, wala yartaqi dan boleh diangkat ataupun dinaikkan darjah, wa yataqawwa dan boleh dikuatkannya. Maksudnya bila ada tarik lain, jalur lain, maka hadis ni boleh kita nak kuatkan dia ataupun ditapuk ataupun dinaikkan darjah. Kebiasaannya hadis ni ialah hadis dhaif ringanlah. Wa minhu ma la yanjabiru wa la yartaqi wa la yataqawwa. Dan sebahagian daripada hadis pula tidak boleh kita nak tapung kekurangannya, wa la yartaqi wa la yataqawwa. Tidak boleh diangkat ataupun dikuatkan. Sebabnya hadis itu terlampau dhaif, yang mana kita kata dhaif jiddan, termasuk juga dengan hadis palsu, yang mana tidak boleh kita nak sabitkan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebab dhaif ni munhasirun fi amrani. Sebab hadis dhaif ni dia terkumpul pada dua perkara. Okey, yang pertama, inqita' sanad, terputus sanad ataupun tidak bersambung sanad. Yang kedua, da'fu rawi bisababi su'i hifzuhu au jahalatuhu, perawi yang lemah. Da'fu rawi dengan sebab buruk hafalannya, su'i hifzuhu au jahalatuhu, ataupun perawi yang tidak dikenali. Okey, bagi kategori lemah hadis disebabkan tidak bersambung sanad tu dia ada 6. Yang pertama, hadis mursal. Okey, takrif hadis mursal, huwa ma saqata min isnadihi min fawqit tabi'in. Okey, dan warafa'ahu at-tabi'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang gugur ma saqata min isnadihi, pada sanadnya atas daripada tabi'in, fawqat tabi'in, maksudnya pada peringkat tabaqah sahabat. Dia gugur nama sahabat. Okey, takrif ataupun takrif yang lain pula, warafa'u at-tabi'i ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'i mengangkatnya,
kepada Rasulullah SAW. Jadi tabi'i meriwayatkan tanpa sebut sahabat. Calon boleh pilih sama ada nak ambil takrif wa huwa ma sakata min isnadihi min fawqat tabi'i, ataupun ambil takrif wa rafa'ahu tabi'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mana hadis mursal ni yang berkaitan dengan sahabat dan juga tabi'in. Munqati'. Hadis munqati' wa ma sakata min wasati isnadihi rawin wahid au aksar bi syarti adam tawali wa laysa fi awalihi wala fi akhirih. Iaitu hadis yang gugur di tengah sanad seorang perawi ataupun lebih. Bisyarti dengan syarat tidak berturut-turut. Adami tawali. Walaysa fi awalihi wala fi akhirih. Tidak pada awal sanad dan juga di akhir sanad. Kemudian hadis muqda' wa huwa ma sakata min isnadihi rawiyan fa aksara ala tawali bi syarti alla yakunu sakata min awali sanad. Iaitu hadis yang gugur pada sanadnya dua orang perawi, rawiyani. Fa aksara ala tawali, ataupun lebih secara berturut-turut. Bisyarti dengan syarat ianya tidak gugur di awal sanad. Kemudian hadis mu'allaq, hadis yang dibuang di awal sanad seorang perawi. Wa huwa ma khuzifa min awali isnadihi rawin, ataupun boleh juga kita kata wa huwa ma sakata min awali isnadi rawi fa akhsar, ataupun lebih banyak alat tawali secara berturut-turut. Jadi hadis mu'allaq berlaku apabila sanad perawi itu dibuang. Jadi jikalau perawi yang dibuang tu ditemui, maka hukum hadis itu bergantung kembali kepada perawi yang ditemui itu, ia boleh dijadi sahih ataupun sebaliknya. Okey. Kemudian hadis mudallas dan juga mursal khafi. Mudallas, hadis mudallas wa an yarwiya rawi amma lakiyahu wa sami'a minhu ma lam yasma'ahu minhu bilafaz an, dengan lafaz an, juga dengan lafaz qala dan juga dengan lafaz an. Fayuhamu annahu qad sami'a minhu hadha hadis bi'ainihi. Tarikh hadis mudallah, perawi meriwayatkan hadis daripada orang yang ditemunya. An yarwiya rawi amma lakiyahu wa sami'a minhu, dan dia dengar daripadanya ma lam yasma'ahu minhu, sesuatu yang mana dia tidak dengar daripadanya. Maksudnya perawi ini dia sembunyikan perantaraan. Bilafaz, dengan lafaz dia menggunakan lafaz an, daripada, ataupun lafaz qala, berkata, ataupun an, bahawasanya. Fayuhamu,
Perkara ini disangka bahawa annahu qad sami'a minhu, dia mendengar sendiri daripada haza al-hadis bi'ainihi. Bila dia menggunakan lafaz an ataupun qala, disangka dia sendiri mendengar daripadanya. Sebenarnya hadis tu dia tidak dengar daripada syekh dia ataupun gurunya. Mursal khafi pula, huwa an yarwiya rawi amman asiruhu walam yulqihi ma lam yasma' minhu, bilafaz an qala ataupun fayutahamu annahu laqiyahu wa sami'a minhu hadza hadis bi'ainihi. Perawi yang meriwayatkan hadis daripada orang yang sezamannya, asirihi, walam yulqi, dan dia tidak bertemu dengannya dan tidak mendengar daripadanya. Dia walaupun dia berada sezaman, tapi dia tidak ada bukti yang dia bertemu dan juga dia mendengar daripada perawi tersebut. Jadi dia juga menggunakan lafaz an daripada, maka disangkakan bahawa dia mendengar dan bertemu dengan perawi tersebut. Jadi biasanya soalan dia akan tanya beza di antara hadis mudallas khafi dan hadis mudallas dan juga hadis mursal khafi. Hadis mudallas ni dia mempunyai guru hadis yang ditemu dan dia mendengar daripadanya. Itu dia maksud an yarwi ar-rawi amal yaqiyahu wa sami'ahu. Tapi hadis yang diriwayat ni dia tidak dengar. Jadi dia menggunakan lafaz orang menyangka bahawa dia dengar sendiri. Begitu juga dengan mursal khafi, perawi yang meriwayatkan hadis daripada syekh ataupun guru hadis yang sezama dengannya, namun ia tidak pernah mendengar daripadanya. Kemudian di bahagian yang kedua doa itu ialah dengan sebab buruknya hafalan dan perawi yang tidak dikenali, sama ada dari segi sanad ataupun dari segi matan ataupun kedua-duanya. Yang pertama, hadis mubham. Huwa al-hadisu allazi fi isnadihi rawin lam yusarrah bi ismihi mislu rajulun aw imra'atun. Hadis yang pada sanadnya ada perawi yang tidak dijelaskan ataupun dinyatakan namanya. Contohnya mislu rajulu au imra'atun. Mana perawi tak sebut nama dia. Dia perawi itu dia menggunakan nama rajulu au imra'atun. Dia jadi hadis ini dipanggil hadis mubham. Hadis syaz. Hadis syaz ni hadis yang terlampau dhaif lah. Wa huwa ma rawahu maqbul mukhalifun liman huwa arjahu minhu hifzan aw adadan. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang diterima. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang diterima. Rawahul maqbul mukhalifun, bertentangan, bercanggah, liman huwa arjahu minhu, yang lebih rajih daripadanya, sama ada dari segi hafalan ataupun bilangan. Mana syaz ni maksudnya ganjil lah. Perawi dia tu bercanggah dengan majoriti ataupun perawi yang lebih sahih daripadanya. Kemudian hadis munkar. Hadis munkar juga hadis terlampau dhaif. Wa huwa ma rawahu dhaif mukhalifan lama rawahu siqah. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah bercanggah ataupun bertentangan dengan riwayat perawi yang siqah.
Kemudian hadis mu'alla. Wa huwa hadisu allazi itla'u fihi ala illah taqdahu fi sihhatihi aw husnihi ma'a zahira salamata minhu. Hadis yang mempunyai sebab-sebab yang hadis yang mempunyai sebab tersembunyi. Allazi utla'u fihi, sebab yang tersembunyi yang mencacatkan dari segi sahih ataupun hasan hadis. Ma'az-zahira salamata minhu, sedangkan pada zahirnya adalah baik. Mana hadis itu ada kecacatan. Contohnya dia bercanggah, mata dia bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan akal. Ada kecacatan yang tersembunyi. Kemudian hadis mudaraj. Hadis mudaraj ni wa huwa ma wujira siyaqu isnadihi aw udkhila fi matnihi ma laysa minhu bila fasila yumayyizuhu. Hadis yang tidak mengikut bentuk sanadnya ataupun ditambah perkataan. Udkhila fi matnihi ma laysa minhu bila fasila, ditambah perkataan yang bukan matanya tanpa pemisah yang membezakannya. Mana hadis itu ada matan yang ditambah, dan matan yang ditambah itu kita tak dapat membezakan di antara matan asal dan yang ditambah. Itu dipanggil hadis mudaraj. Contoh hadis mudaraj ni, contohnya hadis la tabaghadu wa la tuhasidu wa la tadabaru wa la tanafasu. Artinya janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mendeki, dan janganlah kalian saling tadabaru wa la tanafasu. Dan dia tambah pula janganlah kalian saling mementingkan diri. Jadi tambahan itu kita tak dapat membezakan yang mana hak asal. Itu dipanggil mudaraj. Maklub. Wa huwa ibdalu rawi bi akhir. Hadis yang menukar perawi, ibdalu rawi, menukar perawi dengan perawi yang lain. Contohnya Ka'ab bin Marrah, dia pun meriwayatkan Marrah bin Ka'ab. Sama ada dari segi fi sanadil hadis, di sanad hadis, ataupun takdim atau takhir, dahulu atau kemudian. Dari segi matan, yukhillu bi maknahu, ia mencacatkan maknanya. Al-mazidu fi muttasil asanid wa ziyadatu rawin fi asna'i sanadit tahir ittisal. Penambahan pada bersambungnya sanad itu ialah penambahan perawi di tengah sanad yang pada zahirnya bersambung. Hadis muttarid. Ma rawiya ala wajhi mukhtalifah bihaisu la yumkinul jam'u bainahuma wa la tarjihu ahdihima ala al-akhar. Hadis yang diriwayat mengikut bentuk yang berbeza. Bihaisu la yumkinul jam'u bainahuma, yang mana kita tidak boleh untuk menghimpunkan di antara keduanya dan mentarjihkan, menguatkan salah satu daripadanya alal akhar. Mana hadis mutarad ni tak boleh nak buktikan yang mana satu betul, yang mana satu salah. Jadi hadis yang dibawa datang itu dalam bentuk yang banyak percanggahan, dan dia tidak boleh kita nak menghimpunkan di antara
kedua-duanya ataupun nak menguat yang mana satu betul, yang mana satu tak betul. Okey, kemudian hadis mushaf. Wa ma kana taghyiru fihi binisbah ila nuqtil huruf ma'a baqa'i suratil khat ka Abbasu wa Ayyasa wa Abi Jamrah wa Abi Hamzah. Hadis yang terdapat perubahan dari segi nuqtil huruf, titik pada huruf, ma'a baqa'i suratil khat, sedangkan bentuk tulisannya sama. Contohnya sepatutnya Abbasun, dia ditambah titik, dia jadi Ayyas. Ni sepatutnya Abi Hamzah, dia jadi Abi Jamrah. Itu contoh dia. Kemudian hadis muharraf, wa huwa ma kana taghyiru fihi binisbah ila syakli huruf ma'a baqa'i suratil khat. Hadis yang terdapat perubahan dari segi baris pada huruf, syakli huruf, sedangkan ma'a baqa'i suratil khat, sedangkan bentuk tulisannya sama. Contohnya sulamun bitakhfi, kemudian dia pun tambah tasdid. Ada juga ataupun rabbi dengan rabbi. Okey. Kemudian hadis maudhu'. Okey, hadis maudhu' ni wa huwa syarru tilka anwa'i dha'ifah kullaha, li'annahu la yanjabiru wa la yartaqi wa la yataqawwa. Adalah seburuk-buruk jenis hadis dhaif, kerana ia tidak boleh la yanjabiru, ditapung kekurangannya, wala yartaqi, tak boleh diangkat, wala taqwa, dan dikuat. Okay. Ta'rif hadis maudhu' ni dari segi lughatan, wa mulsaku, yuqalu wada'a fulanun 'ala fulanin kaza, ay alsaqahu bihi wa nisbatan ilahi zuran wa buhtanan. Okey, dari segi lughatan mulsaku, maksudnya sesuatu yang ditampal. Dikatakan wada'a fulan 'ala fulan kaza, seseorang itu menampal pada seseorang yang lain, ay alsaqu bihi, iaitu melabelkannya ataupun menisbahkannya secara dusta dan palsu. Dari segi istilah, satu pendusta, dari segi istilah adalah pendustaan yang dicipta, makhluk, masnu'un, yang direka kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yaqulhu, sedangkan baginda tidak mengatakannya. Mana hadis palsu ni, dia mengaku dia mereka hadis, pendustaan kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Okey, secara kesimpulannya, calon-calon perlu mengenai pasti pembahagian hadis. Contohnya pembahagian sebab hadis dhaif itu dia ada dua, terputus sanad. Biasanya dia akan tanya takrif ataupun dari segi hadis-hadis yang terputus dari segi sanad. Contohnya mursal, munqati', mu'dal. Kalau kita jawab terputus sanad hadis mubham, salahlah. Biasanya dia nak bagi contoh mana hadis-hadis di bahagian inqita sanad, yang mana bahagian-bahagian hadis dengan sebab su'i hifzihi au jahalatuhu. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan dia akan tanya berkaitan dengan tarikh hadis dhaif. Okey. Rasa setakat tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam.